objektif utama PKP 3.0 ini yang akan bermula malam ini ialah untuk tidak menggalakkan pergerakan orang ramai tanpa tujuan-tujuan yang mendesak. Pelaksanaan PKP dan PKPD bertujuan untuk membantras penularan wabak COVID-19 memberi impak yang besar terhadap rakyat di seluruh Malaysia, termasuk kehilangan kerja dan sumber pendapatan. Perkara ini menjurus kepada keprihatinan kerajaan, pihak NGO dan masyarakat amnya untuk turut sama menghulurkan bantuan daripada segi kewangan, keperluan dan makanan. Dengan slogan Kita Jaga Kita, di sebalik semua ini, ramai individu yang tampil ke hadapan membantu golongan yang kurang bernasib baik berkongsi rezeki tanpa mengira bangsa dan agama. Usaha dan pengorbanan yang dilakukan pastinya membawa kebaikan kepada semua pihak, sedikit sebanyak membantu meringankan beban mereka yang terkesan. #Kita Jaga Kita, perpaduan terbina. Baik, itu dia sedikit visual yang kami paparkan mengenai usaha dan juga pengorbanan rakyat Malaysia dalam membantu mereka yang memerlukan. Pastinya setiap lapisan masyarakat kan terjejas ekoran daripada pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Baik, kita terus saja ingin bersama dengan dua orang individu yang sangat-sangatlah bermurah hati kan, di mana mereka ni banyak sangatlah membantu mereka yang memerlukan ini. Kita terus saja bersama dengan Saiful Nizam Muhammad Sarid yang kini berada di Subang, dan di atasnya kita bersama dengan ni kawan saya ni, Nur Inora Putri Nur Zaini di Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum kedua-duanya. Apa khabar, sihat? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah, ceria je tengok Saiful hari ni. Okey, hari ni bagaimana hari ni? Tak ada ke proses-proses untuk pemberian-pemberian mereka yang memerlukan ni hari ni? Nora, ada tak hari ni? Hari ni tak ada. InsyaAllah akan bersambung hari Jumaat, insyaAllah. Okey, Saiful pula? Hari ni ada sebab kawasan saya ni, Subang Jaya ni berbilang kaum kan. So hari ni ada 5 Cina akan minta bantuan daripada saya sebab diorang ni terkesan kan. Sebab diorang ni kan, diorang ada macam yang orang yang tolong jaga tau, macam in charge. So dia akan get back kat saya, bagi tahu berapa yang diperlukan, so dia akan handle. Okey, selalunya dalam sehari tu berapa banyak sumbangan yang disalurkan kepada golongan yang memerlukan ni? Cik Saiful? Cik Saiful lah. So, Marsila dengan Fazli. Biasanya setiap hari saya allocate dulu, awal-awal dulu 10 sehari. So sekarang ni dia jadi sehingga 20 sehari. So sebabkan kes meninggi, so saya buat hari Selasa dengan Jumaat. So by the time Selasa dan Jumaat, kalau ada hari-hari lain yang juga diorang minta sumbangan yang urgent, saya akan bantulah. So basically diorang akan datang ke rumah ataupun tempat yang saya tetapkan lah untuk hantar. Kiranya maksud dia sentiasa bersiap sedia lah. Sentiasa. Wow, ini macam polis juga ni kan. Okey, Puan Nora. Seperti mana umum dah pun mengetahui bahawa Puan Nora ni memang salah seorang daripada usahawan jugalah kan, yang banyak jugalah membantu mereka yang memerlukan. Kalau dilihat dari segi dekat Instagram Puan Nora pun banyak juga membantu, bukan sahaja bantuan-bantuan dari segi makanan, kadang-kadang support juga ada gerai-gerai apa semua tu, dia beli apa semua makanan kat situ, dia sedekah kepada orang ramai. Tapi kita nak tahulah di sebalik pemberian-pemberian segala bentuk makanan, sumbangan ini kan, mungkin ada satu cerita yang boleh dikongsikan bersama kami di MHI. Bagaimanakah rasa macam terdetik lah untuk membantu orang ramai tak kala pandemik ini, Puan Nora? Actually Nora dah memang Nora buat sumbangan ni daripada first PKP lagi. Tapi kita buat macam by project, by campaign kan. So baru-baru ni yang paling terkesan adalah ada salah seorang individu contact Nora. Dia before this memang kira dalam golongan M40 lah kan. So and then dia boleh beli diaper, susu sebelum ni kan. So the recent PKP ni PKP 3 affected. So susu untuk anak tak ada, diapers untuk anak tak ada. So that's why masa 2 weeks sebelum tu terdetik mana kena buat juga. Apa-apa pun kita kena sediakan susu dengan diapers lamping untuk anak-anak ni kan. So that's why hari tu Nora start buat, first day buat 30 pampers, tapi Nora
fokuskan untuk area Setia Alam, Meru, Bandar Bukit Raja dengan berdekatan saja sebab itu yang orang mampu at the moment kan, yang boleh distribute. Sebab yelah kita nak rentas pun susah apa semua kan. So dalam 1 minggu tu kita orang dapat bagi nak dekat dalam 800-900 packs Pampers dan susu dalam minggu tu sahaja. Okay. So time tu Nora fikir macam okay, apa-apa pun kita tak boleh nak biar anak-anak kita tak ada susu, tak ada diapers. So sekarang ni bukan hanya golongan yang kita tahu asalnya susah, yang susah, yang golongan T20, M40 pun dah susah sekarang ni. Betul. So that's why I did the initiative lah untuk tolong yang berdekatan ni, especially jiran-jiran kan. Betul. Saya kira satu inisiatif yang sangat mulia yang dilakukan kan, membantu mereka yang betul-betul memerlukan daripada B40, M40 sehinggalah kepada T20. Baik, Puan Nora, pastinya dalam melakukan aktiviti-aktiviti kebajikan seperti ini kan, ada kekangan dan juga cabarannya. Kalau boleh kongsikan sedikit kepada kami kan, di Malaysia hari ini apa antara cabaran dan juga kekangan yang dihadapi ketika mengagihkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan ni? Okay, cabaran of course yelah sekarang bila kes makin naik kita kena jaga SOP, and then bila saya arrange runner pun memang tak boleh ramai-ramai runner kan. So at least satu runner yang boleh allocate, satu atau dua runner yang saya allocate untuk hantar on that day saja. Sebab tu saya tak boleh satu hari buat lebih daripada 100 kan. Sebab memang kita tak boleh nak jumpa ramai. So saya rasa kekangan for me itu je lah sekarang, sebab kita tak boleh nak rentas, tak boleh nak directly bagi kan. Sebab usually saya suka pergi directly jumpa. I mean bukanlah jumpa means saya suka mendengar cerita diorang. So sekarang tak boleh kan. So saya rasa macam I can do more, I boleh tolong banyak lagi, tapi itu kekangan saya lah at the moment sekarang ni. Okey, Cik Saiful pula. Cik Saiful dah banyak kali juga membantu mereka untuk mendapatkan pelbagai sumbangan-sumbangan yang mereka mahukan kan. Ada juga terbaca baru-baru ini di mana mereka yang mendapat sumbangan ini, Cik Saiful, ada di antara mereka ni yang seperti macam demand. Mereka ni dah dapat bantuan-bantuan ini tetapi mereka kata tak cukup. Ataupun mereka dapat bantuan, mereka kata kenapa bagi macam ni? Saya nak yang ni kan. Bagaimana Cik Saiful melihat orang yang menerima sumbangan itu macam tidak berterima kasih kepada mereka yang memberi sumbangan ini, Cik Saiful? Okay, so basically kan dekat area Subang Jaya ni apa yang saya nampak tak adalah kes yang digambarkan macam dalam Facebook tu. So biasanya diorang yang minta ni memang betul-betul diorang memerlukan. So keperluan asas tu bagi mereka cukup dari segi pampers, susu kan, beras, tepung, susu baby, gula, garam, ni adalah keperluan asas. Memang cukup lah untuk dipakai sepanjang PKP ni habis kan. So saya yang meminta lebih tu mungkin yalah, kita tak jangka keadaan ni dah terjadi macam ni kan. Betul. So dia pun dah jadi macam ni, mungkin diorang terkejut. So diorang dah terbiasa dengan keadaan yang senang. So mungkin kita akan cubalah bantu yang terbaik dari segi keperluan asas juga kan. Okey. Ada pula macam ada penerima sumbangan, diberi sumbangan kepada saya, diorang bagi ekstra, contoh kan, contoh macam air kok lah kan, benda-benda yang additional kan. Macam contoh ubatan pun dia ada bagi tambahan. Itulah seperti itulah. Okey, baik. Kalau Encik Syaful sendiri kan, bagaimana pengagihan itu dilakukan kepada golongan yang memerlukan? Adakah melakukan tapisan ataupun tidak kira mereka yang memerlukan ataupun yang benar-benar memerlukan ataupun sebenarnya tak memerlukan pun terus juga diberi bantuan? Okey, Marsila, berkenaan dengan tapisan, okey, biasanya diorang akan WhatsApp saya ataupun call saya sebab saya ada posting berkenaan dengan bantuan ni di dalam grup Facebook USJ Subang Jaya. So saya ada post dalam 3 grup. So basically diorang akan message saya. So saya bukan tak akan saya sebab queue banyak, saya tak akan bagi on spot. So bila tak bagi on the spot dalam 2-3 hari saya akan bagi. So saya akan message satu persatu lah. As for now pun kan, yang pending yang nak bagi pun banyak, lebih daripada 100 orang. So saya terpaksa sort satu persatu lah, memang ambil masa sangat banyak. So bagi saya, siapa yang nak ambil 2 kali tu ikut keperluan. Kadang-kadang diorang ni ada anak ramai, even yang dulu sekali pun ada. So saya nak tahu, saya buat sesi tanya dengan diorang kan, interview lah, just tanya kenapa ambil ekstra. Diorang cakap diorang betul memerlukan sebab kebanyakan
ni kerja harian. Bila kerja harian macam construction, kontraktor yang buat renovation, bila tak ada gaji, tak ada duit, diorang tak makan. So anak-anak, even saya ada bagi cash kat diorang untuk beli pampers, ibu mengandung, dia nak pergi buat check up, naik Grab, semua kan. Sebab tu ni yang dah ada keluarga yang kita risaukan, itulah dia yang ada anak ramai apa semua kan, lampin pakai buang, susu itu yang mereka sangat-sangat memerlukanlah. Puan Nora, sikitlah saya nak tanya kepada Puan Nora. Puan Nora banyak kan membantu mereka ini. Saya nak tanyalah apa antara kepuasan yang Puan Nora dapat apabila kita dah membantu orang. Ada orang cakap bahawa yalah dalam Islam pun dah bagi tahu kat kita, andai kata kalau kita ni ada rezeki lebih, kita bagi rezeki kita tu sedikit ke orang, kita dapat lagi pulangan rezeki yang banyak, alhamdulillah kan. Kepuasan Puan Nora apabila dah memberikan pelbagai bentuk bantuan kepada orang ramai ini. Silakan Puan Nora. Macam mana? Okay, dia macam lepas, contoh pagi tu kita dah arrange for delivery apa semua, kita dah hantar. Masa kita nak hantar tu banyak barang kan. Okay, lepas tu bila dah habis tu, saya tak tahu nak explain. Dia macam lepas dah settle, semua dapat barang, runner pun cakap okay dah hantar barang. Macam malam tu tidur tu rasa macam lega tau, macam satu beban tu macam lift off, macam so macam if kita, for me lah saya rasa macam tu. Cik Saiful pun mungkin rasa macam tu, dia rasa macam lega sebab kita dapat tolong. Sebab hari tu ada satu hari tu saya tak dapat tolong, sebab the first day of PKP saya rasa anxiety. Saya rasa berdebar-debar macam kita kena tolong ni tapi tak boleh. So lepas tu the next day saya buat, dan saya rasa lega. Okey, itu maknanya saya rasa kiranya tanggungjawab kita lah yang perlu dilunaskan kan sebagai ingin membantu mereka yang memerlukan. Baik, Puan Nora, mungkin sedikit boleh kongsikan kepada kami dan juga keluarga di rumah kan ucapan raya sempena Aidiladha hari ini. Okey. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada family saya di Kelang, dan juga ayah saya dia dekat seberang Perak Utara sekarang. Dia ketua polis kat sana. Saya dah lama gila tak jumpa dia. So saya harapkan selamat hari kepada dia dan semoga dia sihat selalu. Dia pun hari-hari keluar kan. So kita pun nak risau. So lepas kita tahulah dia as frontliner, dia pengorbanan. Betul, itu salah satu pengorbanan. Puan Nora boleh kongsikan Instagram untuk mereka yang mungkin ingin bantuan daripada Puan Nora, silakan. Okey, boleh. Saya dalam waktu PKP ni saya buat seminggu 2 kali sekarang. Seminggu 2 kali. So boleh tengok ID saya Nur Inora, NOORINORA. So nanti saya akan inform lah bila ada the next punya tu. Okey, baik. Cik Saiful pula sedikit ucapan dan juga bagaimana caranya untuk mereka mendapatkan bantuan daripada Cik Saiful. Silakan secara ringkasnya. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. So tahun ni memang kami semua beraya sederhana lah kan. Sebab tadi saya tengok sehari sebelum saya bagi duit dapat terima mesej kan, Cik Nizam tolonglah bantu saya dan nak raya ni, orang ni tak cukup. Saya macam okey, tahun ni tak perlu nak bermewah, cukup sekadar ada je. Makan lemak dan rendang pun dah cukup. So terima kasih dekat bapa saya Muhammad Syarif, dia banyak bantu saya dan juga tim saya juga yang banyak involve dalam benda ni. Kalau saya seorang pun tak jadi. Betul. Okey. So Facebook saya Saiful Nizam. Okey. Nizam ataupun boleh dia ada jarak sikit page saya Fin Valley, sebab kata Saiful Nizam ni kan ramai sangat kan. Type semua keluar kan. Okey, Fin Valley ni nama agensi saya lah. Okey. Right? Okey. Nama Instagram saya Nizam_Fin Valley, FINVALET. So saya nak beritahu siapa yang perlukan sumbangan di area Subang Jaya dan kawasan berdekatan ni boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan arrangekan yang terbaik lah untuk siapa yang memerlukan. Terima kasihlah kepada anda berdua. Saya mewakili mereka yang mendapat bantuan daripada kalian berdua, mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih sikit sebanyak dapat meringankan beban mereka semua. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Saiful dan Puan Nora. Terima kasih. Stay safe. Ya, Assalamualaikum. Okey. Itu kan mungkin kepada yang memerlukan bantuan ketika ini kan, mereka boleh menghubungi Puan Nora dan juga Encik Saiful untuk mendapatkan bantuan jika berada di kawasan berdekatan mereka lah.